Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita digemparkan dengan pendedahan berani daripada Rafizi Ramli tentang watak-watak jahat menteri yang cuba menggunakan kuasa menteri bagi membungkam mulut orang. Pendedahan berani mati Rafizi itu sesungguhnya membuka mata ramai pihak, membuka lebih luas perdebatan dalam dunia dan arena politik Malaysia. 90% bersetuju dengan pendedahan Rafizi itu, 90% netizen menyukai pendedahan Rafizi itu dan mereka berharap supaya Rafizi lebih berani mendedahkan, membuka banyak lagi pendedahan-pendedahan yang panas yang selama ini tersembunyi. Kata mereka, Komen Rafizi dedahkan lebih lanjut lagi. Karena yang didedahkan itu bukan masalah dalam pikir, tetapi masalah yang sedang bermain dalam pentadbiran negara. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan apa pula pendapat Anda. Setujukah Anda dengan pendedahan panas Rafizi itu? Saudara, saya nak perkenalkan ini produk Transofactor for Life. Produk ini bukan ubat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang menjadi lemah dan menjadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi lemah, kita jadi kena penyakit. Apabila daya imun badan kita menjadi bodoh, imun badan kita melawan kita sendiri. Tetapi dengan adanya peningkatan daya imun badan, dengan memakan produk ini, 400% kita menjadi kuat, imun badan kita meningkat dan dididik menjadi bijaksana melawan penyakit kita, menyembuhkan penyakit kita daripada dalam. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak orang yang menggunakan produk ini. Ini produk bukan ubat, tapi lulus KKM dan halal. Ramai orang sudah menerima manfaatnya dan ramai orang sembuh. Siapa yang berminat mendapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Ingat, penyakit tidak pernah menunggu kita, penyakit tidak pernah membiarkan kita. Dia akan memakan kita dari dalam kalau kita biarkan. Jadi, sebelum penyakit itu menjadi parah, cepat kuatkan daya imun badan kita untuk menyembuhkan kita daripada dalam tubuh badan kita. Kalau bukan kita, nak tunggu siapa lagi untuk menyembuhkan diri kita ini. Dan ingat, duit boleh dicari, kesehatan itu selama-lamanya. Baiklah, Rafizi Ramli bukanlah sembarangan ahli politik. Bila dia buka mulut saja, satu negara berhenti dan mendengar. Tapi kali ini dia bukan bercakap pasal pembangkang. Dia bukan hentam PAS, bukan hentam Perikatan Nasional. Dia hentam orang kerajaan sendiri. Siapa menteri jahat yang Rafizi maksudkan? Kenapa Rafizi sanggup ambil risiko ini? Hari ini kita bongkar langkah paling berani Rafizi Ramli. Apa sebenarnya yang Rafizi dedahkan? Dalam satu kenyataan terbaru, Rafizi secara terbuka mendakwa wujudnya watak-watak tertentu dalam kerajaan yang menyalahgunakan agensi seperti SKMM dan PDRM untuk menekan suara rakyat. Dia tidak menyebut nama, tetapi mesejnya jelas. Ada orang dalam kabinet yang berlagak diktator. Dalam kata lain, mereka ini berselindung di sebalik nama menteri, tapi sebenarnya menggunakan kuasa untuk melindungi diri, untuk menekan lawan, dan untuk mengawal naratif. Apa yang lebih mengejutkan, Rafizi sebut ini sebagai satu bentuk penyelewengan kuasa secara sistematik. Kenapa ini berani? Ini bukan Rafizi masa jadi pembangkang dulu. Ini Rafizi sebagai Menteri Ekonomi dalam Kerajaan Perpaduan yang walaupun sedang bercuti. Maksudnya, Rafizi hentam kawan sendiri dalam kabinet sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, ini bukan perkara kecil. Dalam politik Malaysia, bila kau serang dalaman, kau sebenarnya cabar sistem yang lebih besar dari politik. Kau cabar deep state. Rafizi tahu risiko ini. Dia tahu dia boleh dilabel pengkhianat, diserang dalam media atau diugut. Tapi dia tetap bersuara.
Sebab bagi Rafizi, diam adalah pengkhianatan pada perjuangan reformasi. Menurut sejarah keberanian Rafizi, kita jangan lupa, Rafizi dulu berani dedah NFC. Dia lawan 1MDB, masa semua orang takut. Dia masuk penjara sebab dedahkan kebenaran. Jadi hari ini, bila dia bercakap pasal penyelewengan dalam kerajaan sendiri, kita wajib dengar. Sebab dia bukan buat ini untuk populariti. Dia buat kerana dia percaya kerajaan perlu ditegur walaupun dari dalam. Rakyat memilih reformasi bukan untuk mengganti perompak lama dengan perompak baru. Siapa menteri jahat yang dimaksudkan Rafizi? Siapa yang Rafizi maksudkan sebenarnya? Adakah dia berkait isu tekanan terhadap media? Atau tindakan melampau SKMM kebelakangan ini menyekat suara rakyat? Atau menteri-menteri yang rapat dengan oligarki lama tapi menyamar sebagai reformis baru? Ada desas-desus bahwa ini mungkin berkait dengan isu kawalan komunikasi dan sabotaj dalaman. Tapi setakat ini Rafizi belum dedahkan nama. Tapi percayalah, kalau dia dah bagi hint, lambat laun dia akan bongkar sepenuhnya. Apa maksudnya untuk kita semua? Ini bukan isu Rafizi saja. Ini isu masa depan pentadbiran negara. Jika kita biarkan menteri jahat guna agensi kerajaan macam alat mainan mereka, esok semua orang boleh jadi mangsa. Rakyat tak boleh lagi duduk diam. Kalau pemimpin macam Rafizi pun berani lawan dari dalam, kita sebagai rakyat wajib berdiri di belakang mereka yang jujur. Rafizi baru mula langkahnya. Kalau dia terus dedah, mungkin akan berlaku satu gelombang pembersihan besar-besaran dalam kerajaan. Soalnya sekarang, adakah Anwar Ibrahim akan sokong Rafizi atau mendiamkan diri sahaja? Saudara-saudara sekalian, silalah berikan komen dan share video ini kalau anda rasa suka dan anda menyokong tindakan Rafizi. Sudah tiba masanya kebenaran dibela. Penjahat dalam kerajaan perlu disingkirkan segera. Ini bukan tentang parti, tetapi ini tentang prinsip. Rafizi dah berani. Salam reformasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling menyedihkan yang diterima daripada hari ini. Berita tentang Ismail Sabri Yaakob. Kita tahu baru-baru ini Ismail Sabri Yaakob disiasat berkaitan dengan pengubahan wang haram dan juga rasuah. Kita ingatkan kes itu sudah berlalu. Rupa-rupanya ianya kini makin menjadi hangat. Terkini keputusan bahwa bekas menantu Ismail Sabri akan direkam keterangan SPRM hari ini. Saudara-saudara sekalian, apakah yang akan ditemui oleh SPRM dalam siasatan terhadap menantu Ismail Sabri Yaakob ini? Bekas menteri menantu kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Datuk Jovian Mendagri akan dirakam keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Jakarta esok. Ia bagi membantu siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri. Difahamkan rakaman percakapan dibuat di Indonesia kerana Jovian kini menetap di negara itu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya ingin perkenalkan kepada anda satu produk, yaitu produk For Life Transfer Factor. Produk ini bukan ubat. Ini bukan obat, ini ialah produk yang paling terbaik sekali yang ada di dunia sekarang. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita bagi melawan dan menyembuhkan penyakit. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi kuat dan bijaksana, kita akan sembuh daripada dalam.
Pelbagai jenis penyakit boleh ditangani, diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan kita, termasuklah kolesterol, tinggi darah, gout, macam-macam lah, kanser, dan macam-macam lagi jenis penyakit. Banyak testimoni yang sudah kita dapat. Bagi mereka yang ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang produk yang sangat hebat, lulus KKM, halal, dan sangat saintifik ini, hubungi nomor yang tertera. Jangan lambat, sila gunakan waktu Anda, jangan bertangguh-tangguh lagi. Baiklah. Hari ini cerita tentang bekas menantu Ismail Sabri Yaakob yang akan direkam keterangan oleh SPRM menjadi tular. Ada yang menyatakan inilah kes yang mungkin akan menyebabkan Ismail Sabri Yaakob dalam bahaya besar. Pasukan penyiasat akan berada di Indonesia selama 2 hari untuk proses merekod keterangan yang disifatkan penting kerana beberapa dokumen perlu disahkan Jovian. Jovian dinamakan sebagai saksi oleh Ismail Sabri ketika keterangannya diambil sebelum ini, khusus bagi mengesahkan beberapa aset yang diisytiharkan kepada Suruhanjaya berkenan. SPRM kini masih lagi dalam proses menganalisis semua aset terwabit kerana sumber pendapatan Ismail Sabri Yaakob terlalu banyak. Difahamkan, Ismail Sabri telah berkhidmat dalam pelbagai sektor termasuk swasta selain memiliki beberapa syarikat ketika bukan anggota pentadbiran. Ahli Parlimen Berai itu disiasat antara lain membabitkan perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi dan publicity program keluarga Malaysia sepanjang tempoh pentadbirannya sebagai Perdana Menteri dari Ogos 2021 hingga 2022. Kes berkenaan disiasat mengikut peruntukan di bawah Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Saudara, apakah nasib yang akan menimpa Ismail Sabri Yaakob selepas ini? Kita nantikan cerita seterusnya. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan revisi semalam boleh diartikan seperti mendedahkan menteri yang jahat. Identiti menteri yang boleh kita kata jahat, akhirnya revisi dedahkan. Seakan-akan Rafizi sedang memberitahu dunia bahawa beliau dah tak tahan lagi dengan karena beberapa menteri yang ada dalam kabinet. Siapakah menteri yang didedahkan oleh Rafizi sebagai watak belakang ini? Dan pastinya apabila Rafizi mendedahkan bahawa dia yakin itu bukan arahan daripada Anwar dan juga arahan daripada Fahmi, bermakna mereka bukan menteri daripada PKR. Jadi, siapakah mereka itu kalau bukan daripada PKR? Ini satu perkara yang paling mengejutkan ramai orang. Rafizi mendakwa terdapat watak-watak tertentu yang bersembunyi di sebalik nama menteri dan menggunakan agensi seperti SKMM dan PDRM untuk menakutkan orang ramai. Wow, ini satu pendedahan paling berani, paling bahaya dan mungkin agak berat dan juga boleh dianggap oleh para pemerhati politik sebagai mungkin agak kurang ajar. Kerana ini mengaitkan menteri-menteri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak perkenalkan kepada anda satu produk. Ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Tapi dengan produk ini kita boleh meningkatkan daya imun tubuh badan kita, dan dengan daya imun tubuh badan itu kita boleh sehat daripada pelbagai penyakit. Kita akan dapat penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita akan penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh sehingga menyerang tubuh badan kita daripada dalam. Jadi, bagaimana untuk menguatkan badan kita? Bagaimana untuk kita sembuh daripada pelbagai jenis penyakit seperti kolesterol, tinggi darah, gout, penyakit-penyakit lain yang mungkin anda tak pernah dengar atau mungkin anda alami? Caranya mudah. Tingkatkan daya imun badan kita dengan menggunakan transufactor ini sehingga peningkatan 400%. Dan kita akan menjadi kuat untuk melawan penyakit tersebut. Sila dapatkannya, hubungi nombor telefon yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian.
Rafizi menegaskan bahwa golongan ini menggunakan kuasa kementerian dan agensi sekaligus mencuri ruang kebebasan bersuara dan meredahkan suara kritis. Mengapa ini penting? Kontroversi kawalan agensi, tuduhan ini masuk persoalan sama ada SKMM atau PDRM digunakan atas agenda politik tertentu. Mengapa ini penting? Petunjuk kepada nama menteri. Walaupun Rafizi tidak menyebut nama khusus, penyebutan di sebalik nama menteri memberi bayangan bahwa ia adalah tuduhan serius bertaraf kabinet. Sekitar konteks semasa, pendedahan ini seolah-olah sebahagian daripada naratif pembangkang bahwa kerajaan sedang menyalahgunakan institusi penguatkuasaan. Apakah langkah yang seterusnya pula? Rafizi selalunya menyokong dakwaannya dengan dokumen atau bukti, seperti pendedahan fakta resmi atau rekod perbualan dalaman. Beliau mungkin akan tampil dalam sidang media atau rekod dokumentari dalam beberapa hari akan datang menjelaskan lebih lanjut. Penyiasatan sama ada beliau telah memfailkan aduan rasmi kepada SPRM atau mengambil tindakan undang-undang terhadap individu terlibat. Soalan penting untuk kita semua. Adakah Anda ada petikan video atau pautan kenyataan rasmi Rafizi ini? Bagaimana saya nak semak latar belakang agensi dalam konteks ini? Saudara-saudara sekalian, jika Anda mahu terus mengikuti perkembangan lanjut atau menyemak sama ada Rafizi telah pun mendedahkan nama menteri tersebut, saya bersedia untuk membantu Anda. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.